tak naik, dia turun. Saya tak buat benda tu lah. Saya tunggu kepada pergerakan, benda bergerak ikut yang saya nak, dan saya dagangkan dia. Kalau tak, saya tak dagangkan dia. Kini wassalam. Okey. Jadi selamat menyambut tahun baru kepada mereka menyambut tahun baru, dan kita seperti biasa topik kita pada 7 sampai 8 ni, musuh tersembunyi, menundukkan musuh dagangan terbesar anda. Jadi sebelum kita mula, saya baca. Dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda selalu mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, bos penuh masa dan dalam dunia dagangan saya buat lebih dari 20 tahun. Okey, kita masuk direct kepada topik kita. Saya pasaran, analisa pasaran dari 8 sehingga skot tu Okey, jadi dagangan. Kita dah cover mengenai pembentukan minda seorang pedagang di mana kita melihat dagangan ni bisnes, dia satu perniagaan di mana kita melabur kepada bisnes tu, kita jalankan bisnes tu. Line XM teruk, bukan line XM, bukan server kita. Irina punya line yang teruk ni bukan XM, bukan server. Irina punya internet. Jadi tanya Irina. Saya tengok juga duk start muka Imran, muka Azni tadi dengan siapa? Dengan Wak Siti Wani tadi kan duk dekat tapi tu tak dapat nak buat apalah line dekat sini. Kalau ni jadi Irina tengah tengok jugalah Okey. Jadi seperti yang saya sebut tadi, ramai kita ni fokus kita nak cari cara nak trade. Cara nak trade tu anda boleh cari mana-mana. Anda ikut program kita di XM, anda boleh pergi kelas pelbagai, beratus kalau tak beribu kelas yang ada. Anda boleh pergi kat YouTube, anda boleh pergi beli PDF, beli e-book, beli buku dan sebagainya. Pergi university pun boleh nak belajar trading. Ada dekat Australia tu ada kos diploma untuk anda nak belajar untuk jadi seorang trader. Ada The thing is, kita lupa kepada bahagian yang paling penting dalam dagangan. Kalau nak tanya macam mana nak trade, kalau dia naik, kita cari untuk buy. Jadi kita cari untuk ikut trend. Itu saja. Kalau benda yang naik, kita nak buy. Jadi kita kalau dia turun, kita nak cari nak sell. Dia buy and sell sahaja. Senang nak sebut, susah nak buat. Kenapa? Disiplin dia. Dalam diri kita ni, of course, dalam dagangan ni semua nak buat duit. Itu asas dia. Siapa nak trade, nak rugi kan? Tak ada. But kena faham, tak ada satu sistem yang 100%. Benda tu yang kita kena terima. Di sinilah kenapa kita kena lalui proses benda ni. Nak terima rugi itu payah. Tak ada orang suka rugi. Tak ada. But the thing is, semua kita ni tengah kita cuba untuk cari something perfect. Teknik tak ada yang perfect. Tak ada yang perfect. Kalau ada, saya tak ada kat sini. Anda semua tak ada kat sini. Semua kaya. Kalau semua orang kaya, inflasi akan lebih tinggi, barang akan lebih naik, dan yang kaya pada, kalau dulu kalau gaji 3,000, 5,000 tu, kalau tahun 70-an, 80, anda seorang yang di tahap yang tinggi. Kalau sekarang ni, kalau kat KL kalau 3,000 macam ni, nak pergi lalu tol pun kena pusing balik, lalu jauh sikit, tak ada tol. Benda macam itulah. Benda ni yang kita kena terima, di mana bahagian kedua kepada
kepada dagangan, iaitu yang belah sini, iaitu kita lihat kepada diri kita. Ini yang bahagian yang susah kita nak terima. Bahagian yang kedua ni, apa yang saya lukis ni? Sekejap. Bahagian yang kedua ni, melihat kepada diri kita. Bahagian pertama ni kita boleh cari banyak tempat. Sistem yang saya guna pakai, model pasaran yang saya guna pakai. Thank you Kimi. Kimi tadi ada naikkan satu Excel. Saya tak sempat nak tengok sebab kita tengah prepare untuk live ni. Teknik yang saya guna pakai dikenali sebagai 3-7-11. Tetapi adakah sistem ni adalah satu yang perfect? Tak ada sistem yang perfect. Antara dia adalah satu sistem dagangan mengikut arah dan berdagang apabila arah berlaku. Kita definekan apa itu structure yang membentuk arah. Kita lihat kepada korelasi dalam pasaran. But there is nothing 100%. Berhenti cari benda yang 100% ataupun suka disebut sebagai holy grail. Kalau ada holy grail, saya tak ada kat sini. Saya dah dalam bidang ni sejak tahun 97. Dan mencari holy grail tu macam-macam. Siap chart tu, kalau dekat chart tu kan, dekat chart tu siap ada ayam atas ni. Saya ingat lagi siap kalau nak buy, dia ada keluar hijau. Kalau nak sell, dia keluar color merah. Dan macam-macam lagi lah. Saya rasa ramai kat sini pun dah melalui proses yang sama. Lagi lama anda dalam bidang ni, lagi banyak yang anda dah try kan. Macam-macam dah cuba. Satu teknik, belajar teknik, kita cuba-cuba tukar-tukar, tengok dia jadi sekejap, ni bagus. Ini benda dia yang kita tak akan berhenti buat. Percayalah. The thing is, semua sistem bagus. Semua sistem cuba untuk nak buat duit. Tapi kena faham bahawa tak ada sistem yang 100%. Tak ada. Jadi, kena faham bahawa normal sistem secara jangka panjang yang setakat saya sendiri, kalau siapa yang ikut kita punya siri webinar dahulu tahun 2017, 2018, kita banyak kali saya tunjukkan macam mana saya backtest satu sistem. Kita boleh buat backtest dia asalkan kita ada parameter yang komplit kepada sistem berkenaan. Maksudnya kalau dia guna indikator, apa bacaan, macam mana dia buy, macam mana dia sell, dan secara jangka panjangnya, every system will give you around 65. Ini normal performance, 55% to 65% winning percentage. Kalau sistem tu mempunyai risk reward, dia banyak kepada risk reward lah. Kalau kita melihat kepada faktor risk reward di antara 1:3. Ini normal, maksudnya kawasan entry, SL dan TP dia mempunyai jarak 1:3. Dan juga cara pengurusan dia lah. A normal system will be within range ini. Ini yang kita dah tunjukkan. Saya tak dapat nak tunjukkan benda tu sebab itu bukan platform XM bagi siapa yang faham. Saya dah pernah tunjukkan banyak kali dahulu. Ini sistem jangka panjangnya adalah sekitar ini. Masalahnya that 35 to 45% punya losing. Ini yang kita payah nak terima. Nak terima benda dia adalah kita kena lihat kepada diri kita, dan faktor untuk anda untung ataupun nak ada hasil lah dalam trading bukan hanya bergantung kepada model pasaran ataupun teknik. Teknik tu adalah cuma benda berulang kita buat dia, dan fahamkan bahawa untuk nak berjaya dalam bidang ni bukan daripada teknik, bukan daripada sistem. Kita akan habiskan a normal satu normal progression untuk seorang pedagang, katalah dia berdagang dalam tempoh untuk 1 ke 5 tahun pertama tu, 1 ke 5 tahun pertama tu
adalah discovery punya stage. Anda cuba untuk mendapat sebanyak mungkin info, anda cuba untuk mendapat sebanyak mungkin teknik, anda cuba kumpul sebanyak mungkin pengetahuan dalam paket. Adakah itu perlu? Yes. Itu normal progression. Dan normally ramai yang akan stop pada tahun yang ketiga. Tahun ketiga dia give up. Tak dapat. Aku dah rugi banyak. Ni bagi mereka yang letak, main hentam, letak je kan. Ataupun buat seorang-seorang ataupun secara berkumpulan dia rugi. Ini normal lah. Itu adalah benda normal dalam industri retail trading ni. Itu normal lah. Dan kebanyakannya fokus dia adalah kepada benda ni tadi, iaitu kepada bagaimana nak trade. Sekiranya anda ingat dalam kita punya sesi pada sebelum ini, kita bercerita pasal benda ni, penetapan kepercayaan. Dan salah satu daripada kepercayaan yang standard di kalangan pedagang yang berjaya adalah kepada anda mencapai matlamat dagangan anda menerusi position sizing. Ini yang sepatutnya banyak dibincangkan oleh pedagang. Dan setiap kita ni berlainan. Ini yang sepatutnya menjadi tumpuan anda. Yes, sistem dagangan tu penting, benda berulang. Kalau anda faham sistem 3711, dia adalah something yang sebenarnya amat simple. Dia kepada 3 elemen pasaran: indices, yen dan juga US dollar. Betul. Dia kepada indices, yen dan juga dolar, di mana dia punya ni adalah benda ni je. Indeks punya map. Kalau anda faham ini cukup sebenarnya. 3 dan 5. Ini adalah 5 dan 3. Apa bentuk 5 tu? Tu dia. Sistem 3711 tu adalah benda yang amat simple sebenarnya. Di mana kalau indeks sedang membuat motif dan ada 1618 ataupun extension dalam mana-mana satu, dan kita akan dapati yen akan lemah. Itu je. Kalau yen sedang dalam motif, maksudnya yen as single currency bergerak dalam motif ke bawah, itu adalah indeks punya kekuatan. Sekiranya yen sedang membuat pergerakan dengan motif ke bawah, ke atas, dan itu adalah indeks punya kelemahan. Itu je. Sekiranya anda dapati lain daripada itu adalah US dollar. Dua tu je. Sama ada pergerakan semasa yen ataupun US dollar. Sekiranya US dollar, dan kita akan ada pasaran yang membuat diagonal. Akan membuat diagonal. Sama ada diagonal wave 1 ataupun diagonal wave 5, ataupun the whole thing ini adalah diagonal, di mana ini adalah US dollar. Itu je dia. Itu saja dia. Tanya pergerakan semasa US dollar ataupun yen. Kalau US dollar lebih sideways. Kalau yen lebih berarah. Trend wujud apabila pergerakan dipengaruhi oleh yen. Itu saja. Itu saja. Dan sekiranya kita ada dolar yang extended move, dan kita akan ada extension dalam wave 1 untuk indeks, ataupun wave 5 untuk indeks, ataupun yang dekat sini untuk WX dan Y. WX dan Y untuk correction dia apabila kita melihat kepada dolar punya extension. Kalau extension dalam yen, dan itu adalah pergerakan A, B dan C, ataupun flat dalam indeks. Itu je. Kalau correction, kalau kita sedang melihat kepada yen yang sedang melemah, dan kita akan ada some sort of wave 3 dalam indeks. Itu je dia.
It is as simple as that. Ya, masalahnya trader setiap lekuk. Dia takut ketinggalan setiap lekuk. Itu jadi masalah. Kita akan bincangkan dalam sesi saya bersama Azmi dalam jam 8 nanti ya. Bank of England nak buat apa, ECB nak buat apa, Central Bank Governor yang dekat Bundesbank ya, Germany pun dia mengundi. Dia pun tak tahu. Kalau tanya saya tunggu kepada set up. Itu je. Dia pun trade. Dia pun trade. Dia pun mengundi. Ya? Kalau ECB lah dan pasaran sedang menyangkakan tahun ni ECB akan menaikkan kadar faedah sebanyak 3 kali. Kalau tak ada news tu, euro jatuh. Itu je. Tapi nak tahu benda tu kita tak tahu. Ya, jadi kita tengok hala tuju inflasi. Jadi market akan cuba untuk trade ke arah benda tu. Jadi itu yang dapat kita tengok adalah apa yang berlaku dekat chart. Itu je. Sebab itu trade. Model pasaran anda, sama ada anda menggunakan fundamental, anda menggunakan technical, anda menggunakan intermarket, anda menggunakan whatever cara anda trade lah. Yang pentingnya anda kena lihat kepada chart dan mengenal pasti arah yang anda nak, bentuk pergerakan berulang dalam sistem anda, kat mana anda nak entry dan bukannya pergi, oh news ni tekan. Itu payah nak buat. Ya? Dan nasihat saya direct saya beritahu, berhenti buat benda tu. Berhenti buat benda tu. Dalam 5, tengok balik. Sebab itu simpan rekod dagangan anda. Anda tengok 10 kali yang anda buat benda tu, 5 kali yang mungkin menang, 5 kali yang loss, dan tengok bila dia punya loss tu jadi apa. Tak kisahlah. Dia kalau kita kepada satu sistem kita tak pening kan, kita cuma tunggu je dia buat kepada struktur yang kita nak, itu je ya. Kalau letak dah habis ikut sistem dah habis. Kalau kita nak pening setiap news, anda akan lekat dekat Bloomberg, anda lekat dekat Reuters, anda lekat dekat MNI, tak jadi apa ya? Dan kena faham tak ada sistem yang 100%, itu saja. Sebab itu penekanan, tekankan kepada ini. Ini yang sepatutnya nombor 1. Ya? Sistem dagangan boleh belajar dan saya tiap-tiap hari naikkan chart. Ya? Naik chart dan hampir nak jadi signal service dah. Itu je. Hampir nak jadi signal service dah dia. Itu yang saya cuba elakkan sebenarnya. Kalau saya buat signal service, saya tak ada kat XM. Saya serius. Kalau saya buat signal service, saya tak ada kat XM. Buat apa kan? Tak ada. Buat kalau nak buat signal, tak payah buat. Saya tak ada kat social media pun. Tak ada. Saya trade seorang-seorang dan niat saya adalah berkongsi sebab that is the next thing yang saya nak achieve dalam life saya. Next kepada saya lah iaitu kepada nak berkongsi kepada anda semua dan hopefully there will be legacy yang saya tinggalkan something yang saya kongsikan kepada kepada anda. Kalau saya nak buat benda tu lama dah sekian. Kalau saya nak buat benda tu lah tapi that's not me lah. That's not me lah. Jadi hopefully anda semua yang buat benda tu nanti. Maybe that's next for you. Then after some time, that will not be you anymore. Faham tak? Anda nak tinggalkan satu legacy lah, satu yang apa? Sebab itu syarat yang saya nak bila XM offer kepada saya adalah supaya education system kita ni percuma. Jadi itu yang saya nak kan. Okey, jadi tekankan kepada model size posisi itu something yang anda kena fikir. Dan kita dah bercakap mengenai kepercayaan, kita dah bercakap mengenai buat benda ni seriously. Kalau orang tanya, bang, kat mana saya nak mula belajar trading, saya akan bagi benda ni dan orang tu akan, daripada 10 orang, seorang je yang lepas tu
PM saya lagi bila saya pass benda ni. Ya. Daripada 10 orang. 9 senyap. Apa benda lah Zul ni? Dia kutuk aku, saya tak peduli belakang. Tak luak aku kan. Bila orang tanya macam mana nak trade, saya bagi benda ni. Buat benda ni dahulu. 3 bulan. 3 bulan. Ya, 3 bulan sambil tu anda letakkan satu sistem dagangan. Letakkan test out your system, test out 3, sekurang-kurangnya buat demo 3, jangan letak duit dahulu. Buat 3 sistem dagangan, tuliskan macam mana anda trade. Tuliskan ya, macam mana anda buy, macam mana anda sell dan macam mana anda exit. Untuk 3 sistem. Sistem 1, sistem 2 dan sistem 3. Tuliskan. Ya? Anda cuma ikut dia je. Tak kisah Bank of England nak buat apa ke. Tak kisah ECB lagat nak buat apa ke. Kalau anda tak trade time news, jangan trade time news. Saya news ke tak ke, saya letak limit order. Jadi tak tahu dia nak buat apa. Saya tak tahu. Kalau dia kena stop loss lah. Nak buat macam mana? Kalau dia pergi TP, kena pergi TP lah. Itu sebahagian daripada sistem. Letakkan macam mana anda buy, anda sell dan anda exit. Itu je. Benda ni yang anda kena test out. Test out 3 sistem dan dapatkan frequency of tradable setup. Setup dia mungkin berlaku banyak kali kalau ini adalah intraday ataupun scalping. Tapi letakkan kepada yang anda boleh trade. Kalau sebab itu saya tak percaya kepada backtest tau. Sebab backtest kadang-kadang kita, oh ini dah setup, okey ni entry. Tengok time dia pukul 3.51 pagi. Aku tidur sedap. Aku tidur sedap. Faham tak? Jadi dapatkan parameter-parameter yang berikut. Nombor 1, daripada 3 sistem ni, berapakah tradable setup? Forward test dia. Tradable setup yang dijana. Tradable setup. Maksudnya, frequency of entry, frequency of trade. Frequency of trade. Itu nombor 1. Berapa banyak kali dia trade. Okey, buat dekat demo. Bukalah akaun 100,000 ke 10,000 ke sukati anda. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk sistem berkenaan, okey, gunakan satu risk yang sama untuk setiap entry dahulu. Dapatkan, letakkan satu entry, mungkin anda trade kalau demo account USD 10 ke 50 ke, maksudnya kalau kena stop loss dia hilang banyak ni. Itu adalah R anda ataupun risk anda. Itu adalah satu risk. Dapatkan untuk satu jangka masa. Maybe anda letakkan 1 bulan, 3 bulan. Test dahulu sistem. Ini adalah satu perniagaan yang anda boleh test. Sebab itu saya kalau orang kata buat apa nak try demo kan. Try lah dekat akaun betul. Letak $10 je. Kalau dia sponsor, saya nak. Kalau dia tak sponsor, jangan dengar. Jangan dengar. Saya direct ke? Kalau dia kata try lah dekat akaun demo dulu, buka micro kan. Kalau dia sponsor saya $10, saya buat. Buat dekat demo. Demo tak sama nak feel. Tak. Nak feel, anda cari boyfriend, girlfriend. Nak trade, anda tak cerita pasal feel. Tak ada. Anda cuma melaksanakan sistem dagangan anda. Anda trade macam robot lah. Anda boleh letakkan 3 robot. Faham? Anda boleh buat 3 robot. Tak kisah manual trade ke, robot ke. Dapatkan kesemua benda ni dahulu. Tujuan untuk buat satu jangka masa ni
ataupun kepada jumlah setup. 50, daripada 30, 50, 50, 100, depending kepada sistem anda, multiple dia. R multiple ni adalah jumlah yang anda perolehi daripada risk yang dibuat. Maksudnya kalau anda punya $10 tadi kan, lepas 100 entry, anda dapat $1,000. 1,000 bagi 10 tu 100R lah. Tu contoh dia. Dapatkan R multiple untuk sistem anda. Dapatkan dia. Nombor 3 adalah dapatkan expectancy kepada sistem anda. Buat dia. Ini sepatutnya anda buat lepas anda ikut mana-mana kelas. Jangan percaya cikgu tu punya teknik. Anda kena test out dia. Sesuai ke tak? Mungkin dia tak sesuai kepada anda because tradable setup dia yang jadi tak kena kepada masa anda. Mungkin anda trade sebelah malam, mungkin anda trade sebelah pagi. Tradable setup ini adalah faktor-faktor yang menentukan sama ada satu sistem tu kena tak kepada anda. Faham tak? Semua teknik bagus asalkan dia lengkap. Jangan teknik yang tak ada SL, tak ada TP. Kalau yang macam tu, anda tak akan dapat test dia. Manual cut, manual loss, manual apa semua, saya tak percaya benda tu. Kalau anda tengah baru terima gaji, anda boleh tahan sikit. Loss besar sikit, tahan. Tak apa, nanti aku depo balik. Yang tu, itu cuma semua mengarut. Kalau tanya saya, semua mengarut. Dia hendaklah lengkap. Ada initial stop loss, ada cara yang sama untuk kita letakkan break even, ada cara yang sama untuk kita letakkan TP, ada cara sama untuk kita untuk kita cut kita punya position. Benda berulang yang anda dah tulis bila anda nak test sistem tu. Bukannya tengah test anda pergi tukar balik. Tak. Okey? Ini something yang percuma yang anda boleh buat. Dekat XM anda boleh buat banyak. Berapa banyak saya pun tak ingat. 8 ke berapa demo account buat. Buat dia yang tak ada expiration date. Buat dia. Okey, dapatkan expectancy ni adalah R multiple. Berapa banyak multiple daripada keuntungan tu ataupun rugi. Tak kisah. Dan dibahagikan dengan frekuensi. Dapatkan benda ni. Okey, dapatkan benda-benda ni. Dan nombor 4 adalah winning percentage. Ini kita akan bincangkan pada sesi minggu depan. Winning percentage ataupun besok. Saya pun dah tak tahu jadual saya. Sekejap pukul 7, sekejap pukul 8. Nanti kita tengok. Okey, dapatkan 4 benda ni. Sekurang-kurangnya yang 3 ni dapatkan dia. Ini benda percuma yang anda buat ke depan. Jangan trade dahulu, jangan letak duit dahulu. Jangan letak duit dahulu. Kenapa anda nak tahu benda ni? Kenapa anda nak tahu benda ni? Nampak tak saya tulis dia dekat bahagian modal? Saya tulis dia dekat bahagian modal. Kita balik kepada slide ni selepas ni, di mana semua kita tak sama. Makna duit yang kita letakkan dalam portfolio dagangan kita tak mempunyai makna yang sama kepada semua individu. Tak ada orang boleh bagi tahu anda kau punya stop loss 5%, 1%, 0.5%. Kalau anda depo 1 juta, 5% satu entry hilang, boleh melangau, bukan melangut ke melangau? Sama je. Dia tak sama maksud. Orang yang letak $50 punya deposit, 5% dia tak sama dengan orang yang deposit 1 juta. Tak sama. Tak sama. Duit yang kita lalu, duit yang kita depo ataupun duit yang kita simpan dah kerja setahun untuk nak trade, tak sama. Jadi, kat mana kita nak tahu berapa percentage? Anda kena nilaikan kepada anda apa maksud. Letakkan objektif kepada portfolio anda. Semua kita nak buat duit.
Seorang pedagang objektif dia adalah untuk nak buat duit sebanyak mungkin. Bahagian kedua dia, dengan risiko yang paling minima. Apa yang kita maksudkan dengan minimum tu, minima tu? Setiap kita minima dia tak sama. Toleransi risiko kita, makna duit tu tak sama. Okey? Bergantung kepada apa yang anda nak capai. Kalau anda cuma letakkan saya nak buat duit, untuk apa? Jangka masa panjang ke, jangka masa pendek ke, dan fahamkan lagi pendek time frame dia, lagi tinggi risiko yang kita akan ambil. Ya. Kepada anda sendiri, anda mempunyai net value yang tinggi, net worth yang tinggi, income aktif yang tinggi, hutang tak ada, gaji 1,000 bersih, kan, tak ada kan. Lapar, mak hidang makanan atas tu, bapak baru balik kerja. Kalau yang macam tu, anda mempunyai net worth ataupun mempunyai active income yang tinggi ataupun mempunyai duit lebih yang tinggi, anda mempunyai toleransi risiko yang lebih tinggi. Letakkan objektif jelas. Tolong letakkan apa semua kita nak buat duit. Duit tu untuk apa? Belanja harian, belanja bayar bulan, nak bersara, nak kaya. Kaya berapa? Letakkan 2 hari kita cuti ni. Saya rajin sikit. Saya lama dah tak tengok sangat Facebook kan. Rajin sikit scroll kat Facebook tu kan. Yang saya perasan yang sibuk cerita kaya je, yang bahasa sama dengan kita. Of course semua bangsa semua nak kaya. Of course. Tapi yang nampaknya dan ni adalah bahasa kaya tu. Berapa nak cerita jutawan? Ya, berapa? Berapa letakkan berapa target dia dan berapa yang anda nak keluarkan dan apa cara anda untuk capai dia. Letakkan Kalau cerita nak kaya je, kita boleh duduk lepak dekat mamak bawah tu kan. Cerita sampai bintang bulan semua jatuh. Semua boleh Letakkan objektif anda, berapa nombor dia, berapa yang anda sasarkan. Letakkan dan masuk akal tak sasaran tu. Jangan ceritalah 100 jadi 1,000 bila minggu depan. Kalau boleh buat dan diulang berulang-ulang benda tu kan. Saya tak ada kat sini. Pian tak ada kat sini, Sunbi tak ada kat sini kan. Ini something yang kita tak sama. Kenapa rasa rugi di trading dan dagangan biasa terasa beza? Kalau di dagangan biasa rugi sikit okey, tapi trading rugi sikit tak kalah macam diputus girlfriend. Sebab dia adalah ego sendiri. Sebab dia ego. Tak ada orang nak kalah. Itu simple dia. Tak ada orang nak kalah. Tapi nak terima kalah tu adalah sebahagian daripada sistem dagangan. Anda tak dapat terima dia, anda tak akan dapat trade. Itu je. Yang hold, tak reti nak cut, tak reti ada stop loss, ada nak kena stop loss alih, ataupun lagi hancur dia tak ada stop loss. Simple dia habis. Ataupun tak ada. Dia tak guna stop loss, dia guna margin stop kan. Bila nak kena margin, dia pergi top up. Kalau anda nampak yang macam tu, jangan ikut. Saya direct bagi tahu, jangan ikut. Tak tiap buka FB betul. Bukan dekat Indonesia je, mana-mana whole world tapi the thing is dalam bahasa yang sama dengan kita. Itu yang faham maksud saya. Okey? Fahamkan instrumen yang anda guna pakai dan penguasaan anda kepada sistem dagangan. Jadi untuk nak dapatkan benda ni, buatlah belanjawan tahunan anda. Buat belanjawan tahunan, bukan buat belanjawan bulanan. Letakkan berapa income dan berapa sebenarnya duit yang anda ada lebih untuk anda letakkan dalam portfolio pelaburan anda. Balik kepada slide ini. Berapa sebenarnya duit yang anda ada lebih? Ramai yang saya hampir setiap minggu
akan terima mesej ini. Bang, saya baru sahaja hilang kerja. Saya baru saja rugi dalam bisnes saya. Saya adalah duit banyak ni. Macam mana saya nak trade, bang? Macam mana nak trade? Saya direct bagi tahu. Kalau anda terdesak, jangan trade. Dalam bidang dagangan ni ada banyak. Anda boleh jadi IB, anda boleh jual e-book, anda boleh jual PDF, anda boleh buat banyak benda. Jangan trade bila emosi ataupun bila anda terdesak. Jangan. Direct saya bagi tahu. Jangan. Ni duit daripada VSS saya. Saya nak trade. Saya tanya dahulu. Duit tu cukup tak untuk menampung anda punya perbelanjaan sekurang-kurangnya setahun? Okey, ada set aside tak? Sekurang-kurangnya setahun. Okey. Nombor 2. Berapa passive income yang anda ada? Soalan-soalan ni yang saya akan tanya. Kalau anda trade dalam keadaan terdesak, yang macam ni lah, bila masanya anda tak akan dapat nak cut. Anda tak dapat nak terima stop loss tu. Sebab itu dagangan adalah bagi mereka, ya memang ambil risk kena ada. Tapi anda kena tengok dulu, boleh ke anda ambil risiko tu? Benda tu yang anda kena tanya diri anda. Boleh ke tak? Anda okey ke tak untuk nak ambil risiko tu? Sebab the moment anda bercerita pasal trading, the word yang come next adalah risiko. Ramai kita trading untung. Tak. The moment anda lihat perkataan dagangan tu, tak kisah forex ke, saham ke, bond ke, apa ke, kalau anda trade ada trader bond untuk futures. Itu basically interest rate lah. The next word yang come to mind, risk. Define dahulu kepada anda kemampuan anda untuk nak buat benda ni. Dia sama macam ada bisnes, sama. Jadi definekan berapa duit lebih yang anda ada. Kenapa saya letakkan dia dalam satu slide dengan yang ini? Bila anda dah dapat berapa sebenarnya duit lebih yang anda ada, ini adalah anda punya portfolio. Ini adalah anda punya portfolio. Okey? Dan letakkan apa objektif next. Duit lebih ni untuk setahun, kena faham bahawa portfolio ni adalah portfolio aktif. Maksudnya tahun depan anda akan dump lagi, letakkan lagi. Faham tak? Growing, ya. Depend kepada anda. Kalau anda tak ada income lain dan cuma ada yang ini, tanya dulu ke mana dan di mana duit tu nak pergi. Okey. Jadi ini adalah untuk aktif portfolio. Maksudnya anda akan letakkan duit tahunan. Setahun anda buat belanjawan lain, ada lebih, ada turun, depending. Tahun tu anda pergi haji, anda punya ni lebih turun lagi. Jadi depend kepada anda. Okey. Bila anda dah ada duit untuk letakkan satu portfolio, setkan objektif portfolio. Berapa yang anda cuba jana? Okey, berapa yang anda cuba jana dan tempoh masa untuk sampai target anda. Dan objektif tu adalah kepada benda ni. Mana dia? Tak apa. Objektif tu adalah kepada mana dia pergi? Oh, tak ada kat sini. Okey. Objektif tu adalah kepada anda. Adakah untuk duit lebih? Adakah anda nak bersara? Adakah anda nak apa? Lain sangkut-sangkut. Aisyah. Yang lain-lain okey kan? Lain okey tak? Lain okey? Saya harap okey. Sebab saya pun nampak okey. Dia tak sangkut-sangkut. Kalau sangkut-sangkut, refresh ya Aisyah. Kalau sangkut-sangkut, refresh. Dekat saya ni okey. Saya nampak jam. Okey. Tolong seriously buat benda ni. Tak ramai orang akan cerita benda ni. Okey, sini. Okey. Mostly yang kenal industri ni
mulai masuk cuma dikenalkan teknik trading ini tapi tak ajar tengok industri ni secara all side. Yes, betul. Tapi dia tengok kita. Dia tengok kita tau. Anda kena tengok anda. Apa objektif anda? Sebab kita semua tak sama. Ada orang trade untuk duit nak bayar bulan-bulan. Ada duit lebih, dia nak buat bayar bil. Adalah lebih sikit kan. Untuk aku nak pergi cuti apa. Tapi letakkan objektif. Sebab dengan letak objektif ni, anda ada sasaran berapa duit. Anda tak letak, saya cuba untuk buat $100 sebab saya nak bersara. Itu dah mengarut. Kan? Jadi anda letaklah benda-benda yang something yang kena kepada anda. Dan kalau anda katakan aku trade untuk nak jana duit untuk nanti anak aku masuk U, berapa jumlah dia. Kan? Tu benda-benda tu. Saya buat satu portfolio untuk anak saya sekolah tau. Bayar sekolah dia masuk setahun sama dengan U dah. Aduh, pening kepala tengok. 1 tahun sama dengan U. Saya punya U pun zaman saya lebih kurang lah. Sama dengan degree 1 tahun. Sekarang ni, aduh. Okey. Tengok berapa duit dia, berapa jumlah sasaran anda yang kena dengan objektif anda. Dan tempoh masa. Anda tak buat dagangan untuk nak bersara dalam tempoh setahun. Faham tak? Kan? Letaklah something. Depo 100. Katanya nak bersara. Apa benda masuklah akal sikit. Kenalah sikit kan? Ni cerita-cerita kayangan yang kita dengar. Letakkan benda ni. Tanpa benda ni, saya jamin anda akan cuba tukar-tukar teknik tiap 3 bulan. Saya jamin anda akan mencarilah tak berhenti. Dan bila anda letakkan benda ni, Sunbi, anda nilaikan dia, ambil masa. Jangan depo dahulu, jangan letak duit dalam trading dahulu. Kalau saya kan dapat rewind balik, saya nak dengar benda ni. Seriously. Saya dengar benda ni tahun 2011. Dah berapa banyak masa habis dari 97 sampai 2011 yang terumbang ambingnya adalah tahun 2010, 2011. Itu yang terumbang ambingnya. Masa tu duit ada. 2010, 2011 duit ada. But mencarilah. Cerita mencari. So, saya tengah bangunkan dinamik, market dinamik pada waktu itu. Dan saya ingat sistem tu sahaja. Bila set up, bagi siapa yang ikut kita punya ni kan, saya rasa some of you are doing it. Zon lukis ke atas, ni boleh buy. Zon lukis ke bawah, ni boleh sell. Semua lekuk nak trade. Dan tengah melukis pun, ni boleh ni kan. Dia boleh saja. Kalau anda tengah buat benda tu, stop dahulu. Anda faham kan? Saya menunggu kepada breakout, saya menunggu kepada pullback, kita menunggu kepada momentum yang ada, kita menunggu kepada setup yang ada divergence untuk incomplete sequence ataupun momentum sequence ada 1618. Masalahnya setiap lekuk. Kalau anda sedang buat benda tu, tolong stop trading sekejap. Tolong stop dulu. Jangan buka chat saya. Dengar dahulu benda-benda ni. Buat benda-benda ni dahulu. Letakkan sasaran untuk dagangan anda. Sebab kita semua tak sama. Dan screenshot benda ni. Seriously, buat dia. Jangan habiskan duit. Faham tak? Jangan habiskan. XM tak nak dengar benda ni. Kalau saya jadi XM, Zul ni nak suruh orang tak trade. Kan? Ya. Kalau trade anda duk bagi je buat apa? Faham tak? Sebab apa yang saya buat adalah kepada portfolio tadi.
untuk saya nak dump in kepada sini tau. Saya buat portfolio pelaburan. Saya lihat ini sebagai satu bisnes di mana saya berminat untuk nak naikkan passive income saya. Anda tak kaya dengan trading, minta maaf kan. Ambil gambar dekat kapal terbang, orang lain punya kapal terbang. Contoh kan, marketing punya pasal. Jangan buat benda-benda tu. Kan? Faham? Letakkan berapa sebenarnya angka kebebasan kewangan anda. Kebebasan kewangan tu bila duit kerja untuk anda, bukan anda bekerja. Itu active income. Active income ni ada masanya akan habis. Di mana anda dah tak bekerja, tak menghasilkan duit lagi, tak bisnes, tak apa lagi. Dah, tu masanya tak sihat ke, apa ke. Yes. Benda-benda property, yes. Apa yang datang, apa yang saya nampak ada hasil. Yeah. Yeah. So what you do is, yang pertama, dapatkan nombor anda. Berapa belanja, buat dia untuk tahunan dahulu. 1 tahun, berapa sebenarnya belanja anda? Yang ini tadi. Yang jumlah kat sini tadi, letakkan kat sini. Yang kedua adalah, bila anda dah capai 1 tahun, next thing anda buat untuk 5 tahun. Next thing anda buat adalah untuk 10 tahun. Faham tak? Bila anda dah capai benda-benda ni, then barulah anda sebut anda dah ada, dah financially free. Yang pertama adalah anda capai dahulu yang 1 tahun punya. Ya? Nak dapatkan nombor tu. Ini target pertama anda. Ini target pertama anda. Okay? Yang kedua adalah, kat mana anda sekarang ni daripada sudut pendapatan pasif. Okay. Di sinilah konsep yang saya bawa kepada portfolio pelaburan tadi. Ya? Portfolio pelaburan tadi. Ya? Jadi kita dah dapat berapa duit yang kita ada tepi tu. Berapa sebenarnya duit lebih kita. Okay? Daripada situ saya akan bahagikan dia kepada 2. Satu adalah saya akan letakkan duit ni dalam income pasif. Pasif adalah benda-benda yang anda tak perlu kerja. Anda letakkan duit kat situ, anda duduk tepi, tahun depan anda tunggu berapa dapat. Ya? Pelaburan berdasarkan dividen seperti ASB, apa-apa lah. Tabung haji tu bukan, itu hadiah. Yang mendatangkan dividen lah, memberikan pembayaran yang lebih kurang tetap lah, anda tahu berapa dapat. Itu adalah pasif. Okey. Yang kedua adalah kepada yang aktif. Ini adalah yang anda dagangkan. Ataupun anda buka stall burger ke, anda buat apa ke, itu aktif. Itu aktif. Anda letakkan duit tepi tu untuk anda bisnes. Jadi aktif ni ada yang offline, ada yang online. Nah, ni yang trading ni lah online. Sama lah. Faham? Online trading, offline anda buatlah apa bisnes apa kan. Itu offline. So itu anda kena tengok trading tu macam ni. Dia adalah online punya active income generator yang anda akan sebahagian daripada anda punya portfolio pelaburan. Sebab tu saya duk tersengih bila orang sebut kan, oh trading kaya kan. Tak. Definisi kaya tu sendiri tak sama kepada dua orang yang ni. Apa maksud kaya? Kaya ilmu, kaya duit, kaya kesihatan, kaya apa? Kaya ibadat. Mana satu? Saya letakkan. Okey. Aktif ataupun dan ni jadi berapa? Jadi untuk berapa pecahan dia bergantung kepada anda tau. Ya.
komitmen anda, anda punya usia, anda punya pelbagai benda. Dia tak ada satu formula. Pian ada bagi, ada sharekan dahulu 110 tolak current usia kan. Berapa kan? Roti kaya kan. Jadi saya always letakkan 80 20. Tapi ini bukan satu yang memang itu saja. Tak, anda boleh kecilkan dia. Kalau anda seorang yang baru bekerja, tak banyak komitmen, dan anda boleh kecilkan sini kepada 60, 55. Tapi yang pentingnya sini lebih tinggi daripada yang aktif. Yang ini, yang tetap ni. Ya. Ini kurang daripada dia. Jangan letakkan sini 45 ataupun 50-50. I don't condone that. Okay. Ni duit yang anda letakkan setahun. Okay. Of course, dia tak ada satu yang betul untuk semua orang. Dia kepada, sebab itu anda kena assess anda. Saya tak dapat bagi tahu ini je formula dia. Tak sama. You have to assess diri anda. Siapa anda lah. Kita dah dekat nak pukul 8 dah. Astaghfirullahalazim. Lagi 5 minit. Okey. Buatkan benda ni. Daripada yang aktif tadi, yang on ni tadi, katalah anda ada 1,000. Contoh untuk setahun. Jadi kat sini anda ada 200. Jadi kalau anda letakkan dia semua untuk trading, anda balik kepada yang ini tadi. 200 tadi, anda sanggup hilang berapa? Tanya soalan-soalan ni. 200 anda sanggup hilang semua. Kalau hilang semua, okey. Dari sini baru anda dapat buat position sizing model anda. Satu trade nak letak berapa dolar. Ini masa test tadi lah, $10, 50 dia. Jadi 200, katalah anda kata, okey aku semua ambil silang semua 200 ni. Okey, 200. Tradable setup untuk sistem anda berapa? Bila anda nak capai anda punya target. Kalau anda punya tradable setup adalah sebanyak, contohnya 1 bulan 20 kali. 1 hari 1 entry. Anda nak capai target anda sebanyak 5%, 10%, or whatever percentage kepada anda untuk sebulan. Okey. Jadi kalau anda katakan tradable setup, dan ini adalah untuk tempoh masa 3 bulan. Jadi kesemuanya adalah 60 entry. Sama dengan 60. Jadi R pertama anda adalah satu entry anda bahagikan 200 kepada 60. Anda dapatlah jawapan dia untuk satu R anda. Satu R. Satu risk yang anda akan ambil per trade. Buat benda ni. Itu sebabnya anda kena test out sistem anda. Teknik tu berapa kali yang anda boleh trade dia. Dia balik kepada benda ni. Tanpa anda ada benda ni, orang akan bagi tahu depo 1000 trade 0.1, satu lot. Itu bukan cara dia. Buat benda ni. Sebab satu lot tak ada sama nilai kepada semua orang. Satu lot untuk GU tak sama dengan GJ, GA tak sama. Pip value tak sama. Kita trade duit. Jadi berapa duit dia? Dari situ baru anda dapat kira lot size. Itu sebabnya kita buat benda-benda ini. Tolong buat dia. InsyaAllah daripada situlah barulah anda dapat melihat kepada apa sebenarnya yang anda nak capai dalam trading. Dan barulah anda dapat membuat baru dapat ikut teknik. Kita tak cukup masa untuk cerita teknik ni. Daripada situ baru anda dapat cerita nak ikut teknik. Semua ni ada dalam nota ni. Dan buatkan benda-benda tu dulu. Dan insyaAllah kalau kita ada masa nanti, kita akan ceritakan pasal
model perlindungan teras ni. Ada banyak yang saya kongsikan. InsyaAllah kita akan cerita lebih lanjut next session, position sizing model. Tapi asas dia kepada yang tadi yang saya ceritakan, iaitu buat anda punya test out sistem anda, buat penetapan kepercayaan anda dan dapatkan berapa prestasi sistem dan lihat kesesuaian sistem tu kepada anda, buat belanjawan anda, dari situ anda tahu berapa satu R anda. Buat benda tu, insyaAllah. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, jangan ke mana-mana. Saya akan kembali lagi selepas ini bersama Azni. Kita kembali dulu kepada Irina. Jumpa lagi selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa selepas ni.